A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya, membuka majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi tuan imam, yang dikasihi tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang disayangi, dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama insya-Allah bertemu kembali dalam fi hadzal liqa' at-tayyib, insya-Allah dalam pertemuan yang baik ini untuk kita melihat sambungan daripada kisah nabi-nabi daripada al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita telah sebutkan dulu bahawa kita bercerita pada malam ni, pada siri-siri ini adalah mengambil daripada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis yang sahih sahaja. Jadi saya telah merefer kepada beberapa kitab yang berkenaan dengan kisah-kisah Nabi daripada Al-Quran ini. Ada beberapa kisah, beberapa kitab, contohnya ialah seperti Qisasul Anbiya 4 jilid yang ditulis oleh Dr. Salah Al-Khalidi, dan yang kedua Al-Mustafad yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, dan seterusnya adalah Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibn Kathir, dan satu lagi ialah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Sibai pun ada, dan lain-lain lagi. Jadi pada malam ni insya-Allah kita sampai kepada pertemuan berkenaan dengan seorang Nabi yang baru. Pada minggu lepas kita telah bersama-sama mendengar kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam yang telah diutuskan oleh Allah Taala kepada satu kaum di negeri Arab, iaitu kaum Samud. Kaum Samud yang berada pada zaman moden ini terletak di hampir dengan satu bandar di negeri Arab tu, nama dia Al-Ula. Dan kampung tu nama dia Madain Saleh. Kampung tu masih ada lagi sampai sekarang, dan bukit kawasan-kawasan tersebut dan rumah-rumah yang didiami oleh kaum Samud itu, kaum Samud juga masih ada sampai sekarang ni. Dan dikatakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebut dalam hadis, air yang diminum oleh unta Nabi Soleh masih ada sampai pada masa tersebut. Pada masa sekarang saya tak tahu, wallahu a'lam bissawab. Dan kemudian last sekali pada sesi lepas kita telah bercerita tentang hukum kita memasuki kawasan-kawasan yang dibinasakan oleh Allah, iaitu kawasan-kawasan kaum yang dibinasakan, bukan tempat yang dibinasakan, iaitu kaum dibinasakan. Jadi seperti contoh yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdengan dengan para sahabat melalui tempat kaum Samud. Kaum Samud ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh para sahabat supaya jangan berhenti, jangan bermain-main, jangan suka-suka, jangan bergembira berada di tempat tu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut hari itu telah memerintahkan supaya jangan mengambil air daripada tempat tersebut dan mencurahkan air yang telah dimasak tu. Lalu sahabat-sahabat pun disuruh berjalan untuk meneruskan perjalanan lah, sebab masa tu tempat kaum Samud tu ialah tempat perjalanan di antara negeri Arab, negeri dari Madinah Al-Munawwarah sampai ke negeri Syam, tengah-tengah jalan. Pada hari ini insya-Allah, pada malam ni kita akan bersama-sama dengan seorang nabi baru yang selepas daripada Nabi Soleh, dalam turutannya ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ni adalah salah seorang daripada nabi yang paling, antara yang paling top lah dalam Al-Quran. Paling top artinya paling banyak disebut.
Di samping nabi-nabi yang lain banyak juga, tapi Nabi Ibrahim ni lagi banyak. Sebelum daripada ni kita ada Nabi Nuh, banyak disebut. Ada nabi-nabi yang sedikit saja disebut dalam Quran, seperti Nabi Idris, seperti Nabi Ilyasa, sikit saja. Tapi ada nabi yang pertengahan, taklah banyak sangat, taklah sikit sangat, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Daud dan sebagainya. Tapi ada nabi-nabi yang top ni, yang banyak disebut, ialah seperti iaitu kisah Nabi Ibrahim, dan kemudian tu kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Musa, dan kemudian kisah Nabi Isa alaihissalam. Semua mereka ni dipanggil sebagai ulul azmi, ulul azmi. Jadi kita sekarang masuk kepada ulul azmi yang kedua. Ulul azmi yang pertama kita dah lepas dulu, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan perbincangan ini ditulis oleh kitab yang saya refer ni panjang, 170 muka surat. Kalau kita baca semua 170, dia semua sekali lebih kurang 2000 muka surat. Dia ada 4 jilid buku ni, cerita pasal kisah Nabi daripada Al-Quran saja ada 4 jilid. 4 jilid tu 2000 muka surat. Jadi 170 tu menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi insya-Allah saya cuba petik-petiklah insya-Allah ringkasan-ringkasan yang disebutkan oleh Syekh ni. Yang pertama sekali, Nabi Ibrahim alaihissalam ni Allah Taala ceritakan dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni ada 2 tempohan dalam hidup dia. Satu sebelum daripada dia jadi nabi, kemudian selepas dia jadi nabi. Yang sebelum daripada dia jadi nabi, dia kecil, dia bagaimana, dia family dia dan sebagainya, itu tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Allah Taala ceritakan terus bila dia ni berdakwah kepada ayah dia. Iaitu di mana dia ni dikatakan, riwayat yang paling kuat lah mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni ialah berada di Iraq, negeri Iraq. Di wallahu alam tempat dia tu dengan exactnya wallah tak tahu kan. Walaupun adalah orang kata tempat ni dan sebagainya, tapi negeri tu negeri Iraq. Jadi kalau kita tengok peta, negeri Iraq ni ialah kawasan juga Nabi Nuh dulu pun kawasan juga. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam pun kawasan ni juga. Jadi banyak nabi-nabi kawasan di Iraq ini. Iraq sekarang ni kawasan yang banyak peperangan lah berlaku kan. Kita pun tahu kan peperangan berlaku di negeri Iraq, di negeri Yaman. Banyak tempat negeri Arab ni banyak berlaku peperangan sekarang ni. Tak berapa selamat. Jadi kalau selamat nanti insya-Allah kita pergi tengok insya-Allah kita pergi ziarah kan. Jadi selepas daripada tu, yang kedua dalam hidup Nabi Ibrahim ni dia telah berpindah daripada Iraq ni, dia telah berpindah ke Palestin. Palestin ni maknanya di sebelah sini lah, di sebelah sini, mana sebelah sini. Kalau tengok dalam peta tu maknanya ialah sebelah ke barat, barat daripada Iraq tu. Kalau negeri Arab tu di bawah, dia turun ke bawah macam tu. Tapi negeri sebelah sini itu. Jadi mula-mula di Iraq, kemudian dia berpindah selepas daripada dia nak dibakar. Nak dibakar, kemudian Allah nak selamatkan dia. Berpindah ke Palestin. Palestin tu dulu wallahu alam nama dia Palestin nama apa, tapi Nabi Ibrahim ni saya ringkas dulu. Nabi Ibrahim ni dia telah berpindah ke satu tempat nama dia Khalil. Khalil ni dalam bahasa Inggeris, kalau cari dalam kamus dia tulis itu Hebron. Dalam bahasa Arab dia panggil Khalil. Dalam bahasa Arab dia panggil Hebron. Jadi Hebron tu sekarang ni berada dalam kawasan dia lah yang telah dijajah oleh Israel lah. Dalam kawasan tu sekarang ni. Jadi bandar dia nama dia Hebron. Tempat tu ada satu masjid besar, masjid tu lebih besar masjid ni, lebih besar lagi daripada masjid ni. Masjid tu nama dia Masjid Hebron, Masjid Khalil. Kenapa nama dia Khalil? Tempat tu nama Khalil bermaksud ialah sahabat maksud dia. Sebab salah satu daripada gelaran kepada Nabi Ibrahim ni ialah Khalilullah. Nabi Ibrahim tu nama dia orang dipanggil Khalilullah. Kalau Nabi Musa dipanggil Kalimullah. Kalimullah. Kalim tu maknanya orang yang dapat bercakap dengan Allah direct. Itu kalim. Nabi Ibrahim ni Khalilullah. Dia ni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Ibrahim. Jadi semasa dia berpindah daripada Iraq pergi ke Palestin ini, dia telah bersama dengan dikatakan anak saudara dia ataupun sepupu dia, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Yang juga dilantik Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dia ni bukan orang Arab. Kalau sebelum daripada ni kita cerita tentang Nabi Soleh, dia orang Arab. Kemudian Nabi Hud, dia orang Arab. Jadi orang Arab ni tak banyak rasul. Jadi Nabi Hud mula-mula, kemudian tu Nabi Soleh, kemudian ada beberapa orang lagi sikit-sikit dikatakan sebagai daripada Arab, dan kemudian the last sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terakhir orang Arab. Yang sebelum daripada tu kebanyakannya daripada sama ada kawasan Iraq
ataupun bercakap dalam bahasa Hebrew. Hebrew ni maknanya bahasa Jews lah sekarang ni kan, bahasa Yahudi kan, Hebrew. Ibrani panggil, dalam bahasa Arab ni panggil Ibrani. Jadi habis tu Nabi Ibrahim ni dia bahasa apa? Dia bukan Ibrani, dia bukan Arab. Cuma anak dia dua orang, iaitu Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Anak dia, tapi anak dia tu seorang jadi Bani Israel, seorang jadi Arab, iaitu Ismail alaihissalam. Ismail jadi Arab. Kemudian anak dia Nabi Ishak ni, Ishak bin Ibrahim, dia menjadi bapa kepada Bani Israel. Jadi dia start bercakap bahasa Hebrew situ. Itu bagaimana boleh menjadi berbeza tu, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Allah Taala Maha tahulah kenapa dia buat macam ni dan sebagainya kan. Jadi tu cerita dia lebih kurang lah. Jadi bila dia berpindah ke Palestin, Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin, kemudian dia telah pergi menziarahi Mesir, negeri Mesir. Jadi pada masa tu Mesir ni dah ada Firaun. Tapi bukan Firaun ni Firaun Musa tu, bukan. Firaun ni sebenarnya adalah gelaran kepada raja-raja yang memerintah Mesir. Tu. Jadi Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Yang Firaun yang masyhur tu iaitu Firaun zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu Firaun tu dia kata nama Ramsis ke, Ramsis 1, Ramsis 2 tu, wallahu a'lam bisawab, saya tak tahu. Itu macam-macam lah orang kata, itu pendapat-pendapat lah. Tapi ada nama dia lah, tapi masyhur dia ialah Firaun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia telah berkahwin dengan Sarah. Jadi dengan Sarah ni dia berjalan dah pergi ke negeri Mesir. Bila berjalan ke negeri Mesir, lalu dia telah ditangkaplah oleh ni jahat ni kan. Firaun ni memanglah penjahat di negeri Mesir tu. Jadi dia telah tanya Nabi Ibrahim ni siapa? Dia tanya. Dia tak boleh kalau jawab isteri, dia akan ambil. Isteri dia akan ambil lah. Tapi Nabi Ibrahim kata, ni bukan isteri, ini adalah saudara aku, adik aku lah, gitu kan, adik perempuan aku. Kalau adik perempuan tak apa, dia tak kacau. Itu standard dia. Jadi sebab itulah dia pun bercakap, dia beritahu bila dia tanya, ini siapa? Dia kata, ini adik aku. Bila adik aku lepas. Itu. Lepas tu adalah cerita-cerita yang Israiliyat sikit yang kata sentuh tu tangan jadi keras tu dan sebagainya. Itu macam-macam lah cerita tu kan. Itu kita tak ceritalah sebab apa? Benda-benda tu adalah tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kita tak sentuh benda tu walaupun kita ada cerita tu, orang cerita. Tapi kesimpulan daripada tu, selepas daripada tu ialah Firaun ini ataupun Raja Mesir pada masa itu telah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang hamba perempuan. Nama dia Hajar. Jadi Hajar itu kemudiannya diberi kebenaran oleh Sarah ni supaya berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Sebab dia tak ada anak kan. Dia dah tua. Sarah ni dah tua tapi dia tak ada anak. Jadi akhirnya dia kata tak apa Ibrahim abang lah abang kahwin dengan dia lah, kata kan, kahwin dengan Hajar ni. Jadi Nabi Ibrahim pun kahwin dengan Hajar ni. Bila kahwin dengan Hajar, tiba-tiba dapat anak tu ialah Ismail. Lepas daripada tu dapatlah pula anak dia daripada Sarah pula. Inilah orang kata kan, orang Melayu kata kalau kalau tak ada anak, kahwin seorang lagi, lepas tu akan ada anak lah tu. Bila ada anak tu, yang tu pun dia macam cemburu, dia pun ada anak juga. Wallahu a'lam bissawab. Itu Melayu punya penafsiran lah kan. Betul ke tak betul, wallahu a'lam. Tapi yang berlaku macam tu. Jadi Sarah ni pun dapatlah seorang anak, nama dia Ishak. Jadi ada dua anak lah Nabi Ibrahim, seorang Ishak, seorang Ismail. Bila berlaku macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ni supaya bawalah Hajar ni pergi ke satu tempat. Tempat dia di mana? Tempat itu ialah Makkatul Mukarramah sekarang ni. Tapi pada masa tu bukan Makkatul Mukarramah. Masa tu adalah tempat yang kering kontang, padang pasir, tak ada pokok. Fi ardin ghairi zar'in, dia kata pada tempat yang mana tak ada apa-apa pun, kosong padang-padang macam tu, pergi tinggal situ. Dibawa dia heret lah kita panggil, bawa kan, berjalan 3 orang, Nabi Ibrahim, Hajar, kemudian Ismail yang masih kecil pada masa tu. Masa kecil tu bersama mana? Dikatakan masih tak boleh berjalan lagi. Kalau tak boleh berjalan ni maknanya tak sampai setahun dah, kita katakan lebih kurang. Jadi bawa. Perjalanan ambil masa berapa lama? Kalau ikut pada masa tu, ikut jarak sekarang kalau naik unta ialah lebih kurang sebulan.
Sebulan perjalanan padang pasir dengan batu-batunya. Daripada, tengoklah keadaan sekarang ni kan, siapa-siapa yang pernah tengok perjalanan tu daripada Syam nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ke Mekah tu, memang padang pasir, memang padang batu, memang batu-batu, memang bukit pasir, memang bukit batu. Saya pernah berjalan dulu, bukan berjalan kaki, minta maaf, saya pernah melalui naik bas daripada Jordan masa tu, nak pergi ke Makkahul Mukarramah. Masa nak pergi buat haji melalui bas masa tu. Jadi alhamdulillah lah, sempat buat haji naik bas sekali, naik kapal laut sekali, naik kapal terbang sekali. Semua tahulah, oh macam ni. Jalan kaki belum pernah lagi, naik basikal belum pernah lagi. InsyaAllah nak cuba lepas ni naik basikal pula daripada Brunei kan. Ada orang buat tu. Ada orang buat. Di Malaysia ada orang buat. 2 orang, perempuan seorang, lelaki seorang, suami isteri naik bas, naik basikal. Sampai juga dia. Sampai ke Mekah. Jadi cerita Nabi Ibrahim ni, dibawa Nabi Ismail tu, dah sebulan berjalan sampai di situ, kemudian dia tinggal. Bila dia tinggal di situ, kemudian dia pun patah balik ke mana? Jadi Hajar pun tanya dia lah, abang nak ke mana ni? Jadi dia kata, nak balik ke mana? Nak balik ke tempat datang kita lah. Di mana? Palestin sebulan bang, main-main ke ni nak tinggal kita? Apa kita nak makan apa sini? Dia tinggal pada masa tu sedikit buah kurma dan juga sedikit air pada masa tu. Jadi selepas daripada berpaling balik tu, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa kau ni banyaklah cerita-cerita, kalau novel panjang lah pula kita cerita, bukan novel lah, kita cerita apa yang disebutkan dalam buku sirah, buku sejarah-sejarah Islam. Dia kata, adakah wahai ya Ibrahim, kata, adakah kau nak tinggalkan kami di sini ni kerana Allah Ta'ala menyuruh kamu berbuat demikian, ataupun saja suka-suka nak tinggal kami dalam hutan ni kan, nak pergi makan rimau ke apa kan, makan singa, makan apa kan? Tak. Nabi Ibrahim kata, Allah Ta'ala yang menyuruh aku meninggalkan kamu di sini. Jadi maknanya itu kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni baru sinopsis tak masuk detail lagi ni, detail lepas daripada ni. Jadi dia kata dikatakan bahawa Nabi Ibrahim ni adalah salah seorang daripada nabi yang mana dia cepat melaksanakan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu keistimewaan dia. Keistimewaan Nabi Ibrahim iaitu apa? Bila Allah Taala suruh saja dia buat satu benda, dia akan buat. Dia tak ada tempoh tangguh-tangguh lah. Itu nombor satu perkara ni lah contohnya. Bila disuruh dia ni meninggalkan anak dia dan juga isteri dia di padang pasir tu, dia akan buat. Dia tak ada tanya banyak-banyak kan dia tak macam Bani Israel dalam kisah lembu tu, yang banyak orang panggil apa, banyak songeh, banyak apa kan, banyak orang suruh sembah ni, orang suruh sembelih ni macam lembu. Macam mana lembu ni, belang ke tak belang, ke besar ke pendek ke, beranak berapa, macam-macam pula tanya warna apa. Sebab itulah susah nak cari tu, cara nak cari lembu tu. Nabi Ibrahim ni contoh terbalik daripada tu, iaitu seorang yang cepat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tu nombor satu yang sini dia tinggalkan. Jadi apa kata Hajar bila dia sebut bahawa Allah Ta'ala lah yang menyuruh aku ni meninggalkan kamu? Hajar kata, kalaulah Allah yang menyuruh kamu berbuat demikian, falam yudayyi'una. Dia kata Allah Ta'ala tak akan saja-saja, maknanya saja-saja tu maknanya free, maknanya tak ada sebab, mesti ada sebab dia. Memang sebab dia kita tahulah sekarang ni, iaitu apa? Dengan tinggalnya Nabi Ismail di padang pasir tu, di tempat tu, maka nombor satu apa? Bila habis air, dia pun tendang-tendang dengan kaki budak tu kan, baby yang kecil tu, nama Ismail, keluarlah air daripada kaki dia. Hajar tu mencari air, berlari-lari cari air. Sebab di padang pasir ni, kalau kita tengok, dia akan ada Fata Morgana nama dia. Fata Morgana ni dalam bahasa Arab dipanggil sarab. Sarab ni ialah kita nampak macam air. Bila tengah panas, kita nampak dari jauh macam air. Tapi sebenarnya tak ada air, dia balikkan daripada matahari. Dia akan cahaya daripada, dia kata macam ada air. Jadi dia kejar sana. Lepas tu tengok sebelah sini pula, ada air pula. Dia pergi sana, tak ada, cukup 7 kali. Nama dia Sa'yun. Jadi tu kan. Sa'yun tu maknanya berlari, berusaha maksudnya. Sa'yun tu. Orang Melayu panggil mudah sikit. Asalnya as-sa'yu. Jadi satu tempat tu nama dia nama Marwah. Satu tempat lagi tu nama dia Baina As-Safa wal Marwah. Jadi dua bukit tu.
Bukan bukit, bukan bukit besar macam Bukit Silat, bukan. Bukan besar tu. Bukit tu kecil je, bukit tu besar. Tak ada sampai tinggi ni. Ini tinggi sangat ni kalau besar ni kan. Bukit tu kecil je bukit dia. Bukit dia tinggi lampu yang pertama tu. Tu lebih kurang. Kan kalau kita naik 2 tingkat tu, kalau tempat di sofa tu kita naik 1 tingkat atas tu dah sampai dah bukit, dia boleh sentuh dah bukit tu. Bukit tu taklah besar sangat. Tapi orang Arab panggil bukit. Itu pun dipanggil bukit juga. Jadi bainas sofa, di antara sofa sebelah sana Marwah. Tengok-tengok anak dia keluar air situ. Namalah air tu Zam-Zam, 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 tu Zam-Zam, panggil Zam-Zam. Itulah cerita dia secara ringkasnya. Nabi Ibrahim tak tahu ke mana dah, balik semua dah kan. Balik ke Palestin tu, tinggal anak di situ. Jadi cerita dia kamu sambung lepas ni habis cerita itu sinopsis. Kita akan tengok sekarang tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Okey, daripada mula kita akan sebut insya-Allah tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Kita tak ceritalah banyak-banyak yang lain-lain ni. Sebab apa yang ada dalam Quran tentang Nabi Ibrahim ni pun dah kita kata dah banyak dah. Dah banyak pun kita tak tahu. Tentang kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Dalam Quran ada 25 surah cerita pasal Nabi Ibrahim. 25 surah ni. 25 surah ni apa? Ada surah pendek, ada surah panjang lah. Tapi surah yang panjang-panjang pun ada pasal kisah Nabi Ibrahim. Iaitu apa? Kisah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada, lepas tu surah Al-An'am ada, lepas tu surah Al-Imran ada. Dia hampir setiap surah yang panjang tu akan ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tengok itu yang pertama lah. Yang kedua, nama Nabi Ibrahim saja disebutkan sebanyak 69 kali. 69 kali, dekat dengan 70 kali 69 kali dalam Quran sebut pasal nama Nabi Ibrahim. Yang paling ringkasnya apa? Itulah suhuf Ibrahim wa Musa. Itu yang belakang ni. Surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Last kali tu disebut suhuf Musa dan juga suhuf Nabi. Jadi maknanya sini Nabi Ibrahim ni ada suhuf dia, ada kitab dia. Dia tak panggil kitab lah. Sebab apa? Sebab suhuf ni dia lebih kecil sikit daripada kitab. Dia panggil suhuf. Yang kita wajib beriman kita wajib beriman kepada adanya suhuf tu Jadi secara ringkasnya insya-Allah saya akan ceritalah apa yang diceritakan dan disimpulkan oleh pengarang-pengarang kitab yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ni. Yang pertama sekali ialah daripada surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ni apa yang Allah Taala cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa qad tahaddasat al-ayatu an ja'ali Ibrahim imaman linnas. Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Ibrahim ni sebagai imam. Imam linnas dipanggil. Imam linnas ni maksud apa? Maksudnya imam, bukan imam ni. Ini imam juga. Kenapa dinamakan imam? Kerana kita makmum. Bukan. Kita dinamakan makmum kerana kita duduk di belakang. Kerana kita ikut dia. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, Nabi kata. Dijadikan seorang itu imam untuk diikuti. Oleh kerana itu kalau dia rokok, hendaklah kamu rokok. Apabila dia sujud, hendaklah kamu sujud. Artinya apa? Kalau dia tak sujud lagi, jangan kamu sujud. Kalau dia tak bangun, jangan kamu bangun. Nanti kamu akan ditukarkan kepala kamu ni menjadi keldai dan juga kepala babi. Macam-macam dalam Quran sebut apa? Seorang yang tidak mengikut imam. Jadi ikut imam ni penting gitu. Kan? Ikut imam ni belakang imam sikit. Tapi jangan lambat sangat. Kalau lambat sangat tak boleh juga. Lambat sangat sujud imam dah mana baca dah turun pula dia sujud dah tak boleh. Macam tu juga ulama kata ingat juga kan kita belajar kan ada orang last kali tak masa apa tahiyat akhir masa tahiyat akhir tu dia sujud panjang. Orang imam dah bangun dah, imam dah baca tahiyat dah, imam dah baca selawat dah, jaga sikit dia boleh batalkan sembahyang kalau terlebih daripada 2 rukun yang panjang tu jaga sikitlah jadi kalau imam dah bangun tu kata. Jadi imam ni apa? Imam ni artinya ialah seorang yang diikuti. Tu dalam Quran Allah SWT ajar kita apa? Iaitu salah satu daripada sifat orang yang beriman ni ialah waja'alna lil muttaqina imama. Disebut ada dalam tu waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku ini imam kepada orang yang bertakwa. Apa maksud imam kepada orang yang bertakwa? Maknanya menjadi ikutan kepada orang bertakwa. Janganlah kita ni menjadi ikutan kepada orang-orang yang fasik, orang jahat yang ikut kita. Sebab apa? Bagus dia tu, bagus apa? Dia buat macam tu, kita pun ikut dia. Sebab itulah kita ni sepatutnya lah buat satu benda supaya orang boleh ikut. Gitu kan. Dan bila orang ikut kita, insya-Allah kita dapat pahala. Dapat pahala apa? Pahala orang ikut. Kemudian kita dah mati, tapi orang ikut tu masih buat lagi benda tu. Dan kemudian ada orang lain pun ikut dia, pahala tu semua akan dapat kepada kita. Nama dia multi level marketing
Tak, orang sekarang tu orang bawah jual. Penat-penat, orang atas dapat jadi diamond. Jadi apa, permata ke zamrud ke apa benda yang atas-atas tu. Kita yang penat bawah ni jual Jadi itu cerita mati level marketing. Orang jual MW apa benda semua tu Ini bukan, ini pahala nama dia. Jadi orang atas ni dapat pahala kerana perbuatan orang bawah. Jadi Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW, orang paling banyak sekali dapat pahala. Kerana apa? Kerana satunya dia Nabi, yang kedua dia Rasul, kemudian dia ni adalah orang yang terbaik. Kemudian lagi apa? Semua amalan yang kita buat pada hari ini semua balik kepada Nabi. Jadi sebab tu pahala dia besar. Jadi kita pun insya-Allah boleh ambil contoh tu. Contoh tu apa? Iaitu kita buat satu kebaikan, kita anjurkan orang lain buat kebaikan tu juga. Supaya bila orang tu buat kebaikan, maka kita akan dapat pahala daripada kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Dan mungkin anda tahu kan, pahala kita semua ni didapat oleh diperolehi dapat oleh siapa? Sultan Barakah, iaitu Sultan Syarif Ali. Bukan tuan punya masjid ni, nama masjid ni kan. Sultan Syarif Ali kan. Sebab Sultan Syarif Ali yang bawa Islam kepada kita. Daripada tanah Mekah kan. Jadi dia ajar kita semua lah. Bukan kita lah. Grand kita dulu. Mother grandfather kita dulu. Jadi alhamdulillah, itu maknanya pahala tu. Jadi Nabi Ibrahim yang pertama sekali Allah Taala gelar dia imaman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa zurriyyatuhu as-solihun wa an ja'a li maqami Ibrahim allazi indal Ka'bah musalla. Yang kedua, hebat Nabi Ibrahim ni nama dia sampai sekarang ada iaitu apa? Di tepi Kaabah tu. Untuk orang dah pergi Mekah lah, orang tak pergi Mekah lagi, bayang-bayang sajalah kan, tengok Google. Dalam tu ada gambar, ada satu tempat tepi tu nama dia Maqam Ibrahim. Dulu masa saya saya fikir Maqam Ibrahim tu kubur. Sebab kita kan kalau makam ni kubur kan. Ni makam sini, makam ni. Tak, itu panggilan orang Melayu. Makam ni maknanya tempat berdiri maknanya. Qama yaqumu maqamun. Qama tu berdiri. Maqam tu tempat berdiri. Saya tak tahulah orang apa benda ni, orang Melayu ni dia ambil perkataan makam tu daripada mana. Tak salah kan, tak salah, nak gunalah apa-apa kan. Tapi perkataan tu berasal usul daripada mana, wallahu a'lam bissawab. Tapi makam tu itu tempat berdiri. Jadi di tepi Kaabah tu ada tempat kecil tu, dulu besar tempat tu. Waktu zaman-zaman dulu, zaman nenek saya pergi ke Mekah dulu, dia bukan ambil gambar kan, tapi maknanya tempat tu kata besar. Tapi sekarang ni sebab dia ni besar sangat, dia menghalang orang nak tawaf, jadi dia buat kecil je dalam kaca. Dalam tu ada orang pergi mengintai. Kita boleh tengok lah, dalam tu ada tapak kaki. Kesan tapak kaki. Jadi dikatakan tapak kaki itu adalah tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelah je, bukan dua belah. Macam mana sebelah pula? Wallahualam, jangan tanya saya lah, saya pun tak hidup zaman Nabi Ibrahim jadi tak tahu. Tapi diriwayatkan apa? Masa Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bina Kaabah tu, jadi dia guna tempat tu tempat dia berdiri untuk tengok Kaabah tu. Dia buat Kaabah ni dengan siapa? Dengan Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Itu kan. Jadi Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim ini dia pergi ke Mekah ni sebanyak 4 kali. Dia pergi ke Mekah sebanyak 4 kali saja. Yang pertama masa hantar anak dia. Anak dia pergi ke Mekah, pergi ke hantar itulah dengan Hajar dengan Ibrahim tu. Yang kedua bila dia datang masa Ismail tu dah besar sikit dah. Dah besar, dia kata umur 7 tahun 8 tahun macam tu. Maknanya dah start besar dah. Tapi kalau ikut tak kenal lah ayah dia kan. Mana ayah, duduk 2 orang kat situ je. Tapi boleh ke duduk 2 orang? Jadi sebenarnya dia bukan duduk 2 orang kat situ. Bila dia dah duduk di situ 2 orang, dah ada air. Lepas tu ada satu kabilah Arab. Kabilah Arab namanya Jurhum. Kabilah tu datang daripada Yaman. Kabilah tu jenis apa ni? Jenis orang nomad orang yang orang berpindah-pindah ni. Jadi tempat tu padang pasir, tak ada kawasan, tak ada rumah orang lagi. Tiba-tiba mereka tengok ada burung. Burung tu nampak burung berterbangan Jadi orang Arab ni tahu kalau ada burung artinya situ ada air. Jadi mereka pun pergi tempat tu. Yang tempat tu tengok, ada air tapi ada 2 orang je yang tinggal situ. Seorang budak kecil, seorang mak perempuan. Jadi dia minta izin kepada Nabi Ismail. Dia kata minta Nabi Ismail kecil lagi macam tu, kepada perempuan ni iaitu Hajar ni. Dia kata boleh tak kami nak tinggal sini? Boleh, dia kata tinggal sini. Jadi lepas daripada tu, sebab itulah bangsa Ismail ini diagungi, itu diangkat
dipandang tinggi oleh orang-orang yang tinggal di situ. Sejak daripada itu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka dia tu kehebat lah. Itu jadi bila Nabi Ibrahim datang, masa umur dia 7 tahun, pada masa tu Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi untuk menyembelih anak dia. Inilah dia. Perkara yang kedua, yang kehebatan Nabi Ibrahim ni ialah apa? Bila dia mimpi saja, dia bangun je, dia kata Allah Taala menyuruh aku sembelih engkau. Sembelih siapa? Dia cakap pada anak dia. Anak dia kecil lagi. Tapi nak nampak kan, anak dia ni cakap apa? Insya-Allah minas sabirin, dia kata. Aku, Ismail kata, aku insya-Allah sabir, akan bersabar. Tengok kan anak kecil tapi disuruh oleh ayah dia, aku akan potong kepala kau, aku akan potong kepala, aku akan sembelih kau. Anak dia kata, okey, no problem. Maknanya macam mana dia boleh jadi macam tu? Padahal dia tinggal dengan mak dia. Itu adalah hasil tarbiyah mak dia tu. Makna macam mana Hajar tu dia boleh tarbiyah anak dia tu sampai sanggup kalaulah maknanya disuruh walaupun kena sembelih. Kan? Jadi berlakulah dalam Quran sebut, maka digantikan dengan bikabshin azim, iaitu kibash yang besar. Tu kan. Kerak tu yang kita cerita pada minggu lepas ada cerita kan. Iaitu apa ni? Ada 5 benda hidup dalam Quran yang mana dia tidak ada mak. Yang kita cerita minggu lepas. Salah satunya ialah unta yang kita minggu lepas. Yang kedua ialah kibash ni. Kibash apa ni? Kibash yang digantikan untuk menggantikan Nabi ni. Tu perkara kedua yang hebatnya Nabi Ibrahim, iaitu apa? Melaksanakan terus. Yang tadi melaksanakan terus juga, bila disuruh terus buat. Yang kedua inilah dia melaksanakan terus. Yang ketiga kita ceritakan kan sebab nak habis ni kan. Takut nanti bulan Ramadan pula masuk kan. Iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim ni telah disuruh berkhatan. Berkhatan apa ni? Orang sini panggil apa? Berkhatan kan? Apa? Berjawi. Tak dengar. Bersunat, berwajib, bermakruh, tak tahu lah kan. Tapi berkhatan lah. Umur dia berapa pada masa tu? Umur dia 80 tahun. Sebab umur dia ni 100 tahun lebih. Tapi masa disuruh berkhatan tu, Nabi Ibrahim masa tu umur dia ialah 80. Kalau ikut orang tua dah kan. Kita kata. Jadi berkhatan tu di mana? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dia kata Nabi Ibrahim ni berkhatan bil qadum. Kita disebut itu bil qadum. Qadum ni apa? Qadum. Jadi ada dua pendapat sini. Yang pertama ni qadum ialah nama tempat di Palestin. Itu satu pendapat. Yang kedua kata qadum ni ialah satu alat yang digunakan untuk memotong sesuatu benda. Jadi dikatakan itulah yang betul, iaitu dia gunakan alat tu untuk potong macam mana berdarah jahit kan, itu jangan tu nak ceritakan dah kan. Tu sebab nak tunjukkan situ Nabi SAW nak ceritakan Nabi Ibrahim ni adalah salah seorang daripada Nabi yang mana kehebatan dia sanggup buat satu-satu benda apabila disuruh dia tak ada tangguh-tangguh lah. Itu kehebatan dia. 3 perkara yang saya sebutkan. Nombor 1 tinggalkan anak dia, yang kedua ialah menyembelih anak dia, dan yang ketiga ialah berkhatam walaupun umur dia 80 tahun. Itu Nabi SAW telah puji Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setakat itu dululah insya-Allah. Kedua perkara yang kita sebut pada hari ini, kisah Nabi Ibrahim sesi yang pertama. Insya-Allah lepas ni kita akan sambung lagi sesi Nabi Ibrahim kisah yang kedua, sebab panjang sikit. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja insya-Allah. Jadi kita tangguhlah majlis kita pada malam ni dengan baca surah wal asri insyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.